Hai guys, perkongsian hari ini kita akan melihat antara benda-benda yang kerajaan mahu kita lupakan. Benda macam mana? Tahukah anda dulu di kaca televisyen kita ada dimainkan iklan rokok dan juga tembakau? Ya, mereka iklankan produk-produk ini kepada rakyat Malaysia. Dan tahukah anda, ada satu insiden di mana rambut Amy Search dipotong di atas pentas oleh seorang menteri. Ini disebabkan kerajaan tidak suka dengan pemuda yang berambut panjang. Mereka mengaitkan ini dengan seseorang yang tidak bermoral. Itu adalah antara benda yang akan saya kongsikan pada hari ini suatu ketika dahulu berlaku di negara kita dan kerajaan mahu kita lupakan. Ini adalah 4 benda yang kerajaan mahu kita lupakan. 4. Saturday Night Fever, lumba motor. Sekitar era tahun 1970-an sehingga awal tahun 1990-an, ada satu trend yang masuk ke Malaysia, iaitu trend pemotoran. Malaysia pada waktu itu menggalakkan sukan pemotoran. Malah pada tahun 1968, Malaysia giat menganjurkan acara Malaysian Grand Prix disertai pelumba dari seluruh dunia. Bukan itu sahaja, filem-filem berkonsepkan permotoran pun meletup seperti filem Gila-Gila Remaja, lakonan Faizal Husin ataupun Janji Diana, lakonan Roshamnor dan Era Fazira. Pendek kata, inilah titik mula budaya permotoran berkembang di kalangan pemuda-pemudi Malaysia pada waktu itu. Menjadi kegilaan para pemuda untuk memiliki motor legenda seperti Suzuki RG Sport, TZM ataupun RXZ, dan wujudlah kumpulan-kumpulan motor yang dikenali dengan pelbagai nama. Dengan itu, mulalah aktiviti perlumbaan jalanan di kalangan kaki-kaki motor ini. Untuk menyokong gerakan permotoran dan mengelak orang muda dari berlumba di jalanan, pernah dianjurkan sebuah acara yang dikenali sebagai Saturday Night Fever di Litar Batu 3, Shah Alam. Setiap hari Sabtu, kerajaan negeri membenarkan golongan pemuda untuk datang dan berlumba. Tidak perlu lagi berlumba di jalanan. Berpusu-pusulah semua kaki motor untuk datang. Namun begitu, acara ini tidak bertahan lama. Banyak insiden tidak diingini berlaku di litar ini. Tapi yang paling teruk berlaku pada tahun 1977. Satu kemalangan meragut nyawa 6 orang kanak-kanak. Selain daripada itu, banyak juga kemalangan yang sering dilaporkan kepada mereka yang terlibat menghadiri acara Saturday Night Fever. Pada tahun yang sama juga, ia ditutup sebelum dibuka semula selepas penambahbaikan pagar dan rel pengadang. Namun begitu, pada tahun 2003, litar ini telah ditutup untuk dibangunkan sebuah kawasan perumahan. Tiada lagi aktiviti kerajaan menyokong. 3. Budaya rock dulu dikecam. Siapa ingat zaman kegemilangan rock kapak Malaysia sekitar tahun 1980-an sehingga tahun 1990-an dahulu? Lagu-lagu seperti Isabella dari Search, Sejati dari Wings, ataupun lagu Ku di Halaman Rindu dari Left Handed. Semestinya lagu-lagu ini memberikan 1001 kenangan kepada peminat rock kapak, bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di negara jiran Indonesia, Singapura, Thailand, Brunei dan negara sekitar. Walaupun membawa keluar nama Malaysia di pesada antarabangsa, tahukah anda yang kumpulan-kumpulan rock kapak ini pernah dikecam oleh kerajaan kita sendiri? Kenapa? Sebab rata-rata mereka dianggap tidak bermoral. Pada tahun 1992, terpampang di Dada Akhbar artikel yang bertajuk Rockers Menangis Rambut Dipotong Menteri. Ini ialah sebuah insiden bila rambut Amy Search, Awi dan ahli kumpulan yang lain dipotong oleh seorang menteri, disaksikan oleh ramai pihak sehingga tahap Awi menitikkan air mata. Istilah pasar tiada ampun sesuai untuk kita gunakan untuk menggambarkan bagaimana kerajaan melayan kumpulan-kumpulan rock ini dulu. Kalau mereka berambut panjang, mereka tidak akan dibenarkan untuk membuat persembahan, tidak boleh muncul di kaca televisyen, tidak boleh keluar radio. Dengan erti kata lain, mereka akan digam. Kerajaan mengaitkan rambut panjang ini dengan sikap tidak bermoral. Mereka juga mengaitkan ini dengan sikap negatif orang muda pada waktu itu.
dan kumpulan rock inilah yang menjadi mangsa. Walaupun begitu, insiden ini tidak menghalang mereka menjadi legenda rock yang terkenal sepanjang zaman. 2. Iklan rokok dan minuman keras. Rokok dan juga minuman keras hari ini sesuatu yang menjadi stigma di dalam masyarakat kita. Malah dari tahun ke tahun, banyak peraturan diperketatkan untuk mengelak orang ramai dari merokok dan juga meminum minuman keras. Dari kadar cukai yang tinggi sehinggalah gambar janin di kotak rokok. Tapi tahukah anda yang dulu kerajaan Malaysia secara terbuka membenarkan iklan rokok dan minuman keras ditayangkan di kaca TV? Ia, pada waktu itu adalah menjadi tren untuk negara-negara di seluruh dunia mempromosikan rokok dan minuman keras. Apa tidaknya, dua produk itu walaupun membahayakan tetapi ia laris di pasaran. Dari iklan hari raya daripada jenama rokok sehinggalah iklan minuman keras yang ditujukan khas kepada golongan pekerja. Iklan-iklan inilah yang mewarnai kaca televisyen di Malaysia sekitar tahun 1970-an sehingga tahun 1990-an dahulu. Tapi apa yang menarik, untuk iklan rokok tiada dipaparkan orang merokok, tapi kalau iklan minuman keras secara terang-terangan dipaparkan botol arak. Mungkin itu ialah prosedur pengiklanan televisyen suatu ketika dahulu. Tidak sehingga kesedaran mula timbul di seluruh dunia tentang kesan negatif dua barangan ini. Barulah ia perlahan-lahan dikurangkan sebelum ia diharamkan dari ditayangkan di kaca televisyen. Hari ini kita dapat lihat yang berlaku perubahan 360 darjah di dalam sentimen kerajaan terhadap rokok dan minuman keras. 1. Skandal Pandora Papers. Seterusnya kita lihat satu rahsia yang beberapa kerajaan di dunia termasuklah Malaysia mahu rakyat lupakan, iaitu pendedahan dokumen dikenali sebagai dokumen Pandora Papers. Ini adalah nama kepada 11.9 juta dokumen sulit yang didedahkan dan diterbitkan pada Oktober 2021 oleh Konsortium Wartawan Sedunia. Apa itu Pandora Papers? Pandora Papers menyenaraikan nama 35 ketua dunia dan lebih dari 400 orang pegawai kerajaan dari 100 buah negara. Mereka yang disenaraikan ini mempunyai syarikat milik luar negara untuk menyembunyikan kekayaan sebenar mereka, secara langsung mengelak dari membayar cukai. Dan ada di antara orang yang disenaraikan ini lebih kurang 10 orang berasal dari Malaysia, terdiri daripada pemimpin dan juga pegawai. Untuk menyembunyikan jumlah kekayaan sebenar dan mengelak dari membayar cukai adalah satu kesalahan. Penguatkuasaan cukai dari LHDN ini akan dijalankan pada setiap tahun. Mereka yang didapati mengelak dan menyembunyikan kekayaan ataupun tidak mengisytiharkan cukai boleh dikenakan denda sehingga 200% dari jumlah cukai yang sepatutnya dibayar. Dengan menyembunyikan kekayaan mereka ni di syarikat luar negara, mereka akan menyembunyikan sumber kewangan dan tidak akan dapat diaudit. Contohnya, Datuk Seri Najib Razak dan anaknya Datuk Muhammad Nazifuddin, setelah kewangan mereka didedahkan dan diaudit, mereka diarahkan untuk membayar cukai sebanyak 1.7 bilion. Untuk rakan sekutu Jolo pula, dikenali sebagai Eric Tan, diarahkan untuk membayar cukai sebanyak 68 juta. Membayar cukai yang tinggi inilah yang mahu dielak oleh orang-orang yang mempunyai syarikat di luar negara. Secara langsung, mereka telah melakukan jenayah. Senarai-senarai pemimpin dan pegawai ini ada didedahkan di dalam Pandora Papers, tapi sehingga hari ini ia telah pun dilupakan. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Mungkin anda ada memori lagi tentang benda-benda yang kerajaan mahu kita lupakan. Kongsikan dengan semua di ruangan komen di bawah. Kalau anda suka dengan video ni, pastikan anda like dan share. Pastikan anda subscribe Kupi-Kupi Go. Jangan lupa tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan message setiap kali kami memuat naik video. Like kami di social media juga. Sejumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.